Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik 14 Mac bersama saya Syafri Izan Wahab. Seorang guru besar di sekolah kategori sekolah kurang murid mengambil inisiatif menganjurkan kenduri di sekolah bagi menarik lebih ramai ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka bersekolah. Sekolah Kebangsaan SK Tepus yang terletak dekat Parit, Perak hanya mencatatkan jumlah murid seramai 20 orang pada tahun lalu. Menurut guru besarnya, Ahmad Zubir Mat Johor, beliau amat berharap agar sekolah itu dapat keluar dari kepompong kelas bercantum dan menjadi sekolah biasa. Berdasarkan kepada kronologi bahawa ramai murid-murid di sekolah Tepus yang anak-anak Tepus beralamat di Tepus bersekolah di sekolah lain. Jadi tujuan utama di sini saya nak memberitahu kepada komuniti supaya mereka memberi kepercayaan kepada saya dan sahabat guru di SK Tepus untuk mereka kembali ke Tepus dan kami dapat menjadikan murid dari segi kemenjadiannya seiring dengan sekolah-sekolah besar yang lain. Tambahnya, para guru menjadi lebih fokus berdepan jumlah murid yang sedikit. Malah keadaan itu tidak pernah melunturkan semangat mereka. Hasil usaha mereka, jumlah murid meningkat kepada 30 orang bagi sesi 2023-2024 yang bakal bermula minggu depan. Ini turut diakui oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Belia, Sukan, Pengajian Tinggi dan Pendidikan Negeri Perak, Khairuddin Abu Hanifah. Pada masa sama, beliau turut menolak tanggapan bahawa sekolah kurang murid tidak mampu memberikan pendidikan yang berkualiti. Proses pendidikan ini tidak kira sekolah kurang murid, sekolah A atau sekolah B. Yang penting kesungguhan, komitmen daripada ibu bapa untuk memastikan anak-anak dapat belajar. Dan saya rasa dengan adanya program permufakatan ini, saya cukup yakin dan percaya SK Tepus yang sekarang ni murid yang lebih kurang 30 orang mungkin akan bertambah apabila adanya permufakatan antara kepimpinan kampung, masyarakat dan juga orang kampung yang untuk membantu supaya kadar jumlah murid di sekolah ini dapat dipertingkatkan. Beliau yang pernah menjadi guru besar di sekolah itu berkata, SK Tepus banyak memberi impak yang besar kepada sistem pendidikan terutama di daerah Perak Tengah. SK Tepus dibina pada tahun 1880 dan sudah berusia lebih 140 tahun. Seramai 200 orang pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan menerima sumbangan keperluan asas persekolahan daripada projek lintasan Kota Holding Sendian Berhad Prolintas. Ia bertujuan meringankan kos sara hidup masyarakat dan dianjurkan di bawah program Kembali ke Sekolah syarikat itu. Pengurus Besar Operasi Lebuhraya Prolintas, Azminin berkata, antara yang disumbangkan sepasang pakaian sekolah, kasut, stoking dan beg. Program merupakan satu inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR Prolintas dan dilakukan setiap tahun. Peruntukan CSR untuk tahun ini pihak Prolintas menyediakan lebih kurang 1 juta dan peruntukan 1 juta ni biasanya kita akan bagi pada tiap-tiap tahun. Tapi untuk back to school punya program untuk tahun ini kita sediakan lebih kurang dalam 50,000. Dan program-program CSR yang lain kita akan tengok dari segi apakah keperluan yang perlu dibagi pada waktu-waktu tertentu. Ujarnya, penerima yang terpilih adalah pelajar sekolah rendah dan menengah yang tinggal berhampiran jajaran 6 lebuhraya di bawah portfolio Prolintas. Kawasan berkenaan ialah Projek Perumahan Rakyat PPR Jelatik, Kampung Sungai Ramal, Flat Sri Lembayung, PPR Raya Permai, Flat Bukit Subang dan pelajar-pelajar dari Kampung Melayu Subang. Bagi 165 pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan dari Politeknik Melaka, mereka juga tidak dilupakan. Mereka terpilih untuk menerima pembiayaan yuran pengajian bagi 1 semester dari beberapa agensi kewangan serta jabatan kerajaan. 10 pelajar lain daripada keluarga kumpulan B40 pula dipilih untuk menerima sumbangan komputer riba daripada sebuah syarikat pengeluar kenderaan. Pembiayaan yuran pengajian itu disumbangkan Maybank Islamic bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN, Zakat Melaka, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP serta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN.
Setiap pelajar yang terpilih masing-masing menerima sumbangan RM200 bagi membiayai yuran pengajian bagi satu semester. Pengarah Politeknik Melaka, Razali Johari berkata, ketika ini masih ramai pelajar di Politeknik berkenaan yang masih belum mampu untuk melunaskan yuran pengajian. Sehubungan itu, pihaknya berusaha untuk membantu pelajar berkenaan dengan menjalinkan hubungan dengan pihak industri serta agensi zakat. Sebenarnya masih ada lagi untuk di belakang sana tu, tapi company yang benar-benar layak pada hari ini untuk menerima bayaran zakat. Itu juga dengan komputer, walaupun kerajaan tak memberikan komputer tabnya tu, tapi tidak mencukupi untuk keperluan pelajar yang ada. Jadi alhamdulillah pada hari ini lagi sekali pihak Honda pula memberikan sumbangan komputer riba untuk pelajar. Saya amat berterima kasih kepada pihak industri yang telah memberikan sumbangan yang cukup baik kerjasama dengan pihak Politeknik. Maka inilah harapan kami yang kita nakkan supaya berterusan kerjasama antara pihak industri dengan Politeknik Melaka. Saya rasa seperti kalau kita anggap dia orang seperti kita punya anak, kita harap benda ini membantu mempermudahkan urusan anak-anak kita untuk belajar lah. Supaya fikiran dia tidak diganggu oleh masalah-masalah kekangan-kekangan laptop ni. Saya harap kita mempermudahkan urusan anak-anak kita. Kita mengharapkan ilmu yang dia didapat tu lebih berkat dan in fact dia akan beri balik sumbangan kepada negeri Melaka. Bagi penerima, sumbangan itu memberi sinar baru kepada mereka untuk meneruskan pengajian di Politeknik berkenaan. Saya rasa gembira kerana sumbangan memberi laptop ini kurangkan beban saya dan kawan saya. Lepas tu rasa gembira, terima kasih kepada Honda, Maybank dan syarikat lain-lain, Politeknik Melaka dan Hal Ehwal Pelajar. Ucapkan terima kasihlah pada pihak Maybank dengan Honda Malaysia dan juga agensi-agensi lain yang banyak memberikan membantu Politeknik Melaka ni, banyak beri sumbangan kepada saya. Terima kasih banyak-banyaklah. Tidak seperti kebanyakan remaja lain, Muhammad Syahmi Noridin dan Muhammad Luqmanul Hakim Mustafa sebaliknya lebih suka berniaga sendiri. Bagi mereka, berniaga lebih menguntungkan berbanding makan gaji. Muhammad Syahmi Noridin, 24 tahun, antara anak muda yang menyertai acara Community Craft pada Hari Kraft Kebangsaan yang berlangsung di Ibu Negara baru-baru ini. Syahmi berkata dia yakin bidang yang dipilihnya itu mempunyai potensi untuk berkembang. Ini ternyata melalui permintaan yang semakin tinggi ke atas produk kraft kayu. Semangat Syahmi semakin kuat apabila keluarganya sentiasa memberi dorongan kepadanya untuk berjaya. Semangat saya family lah, utama family, kawan-kawan yang banyak support, orang-orang lama macam adik guru kraft apa semua kan, ramailah yang support saya. Itulah jadi semangat saya untuk teruskan dalam bidang kraft ni lah. Syahmi yang juga bekas penuntut Institut Kraft Negara IKN berkata dia perlu sentiasa memperbaiki strategi bagi memajukan lagi perusahaan yang dijalankan sejak setahun lalu. Tambahan pula, bidang kraft kayu sudah menjadi minatnya. Kita jadi rasa suka kan nak masuk, nak belajar ni semua kan. Bila dah ambil diploma tu 3 tahun, dia jadi minat untuk belajar kraft semua, nak buat main-main kayu ni semua kan. Dari satu kita tengok dekat orang-orang lama, kita belajar balik lah benda-benda kraft-kraft ni semua kan. So dekat situlah kita jadi minat nak belajar bidang ni. Sementara itu, seorang lagi pengusaha kraft muda yang ditemui, Muhammad Luqmanul Hakim Mustafa, lebih bernasib baik kerana mempunyai keluarga yang sudah lama menceburi bidang perniagaan. Family saya 100% support saya lah. Sebab family saya pun dah pengusaha batik juga. So dia tak ada halangan lah. Sebalik semua kelebihan itu, Luqmanul Hakim menceburi perniagaan kraft dengan menggunakan wang simpanannya. Modal saya tak ambil dari family. Saya start dari kosong.
Saya buat produk kecil-kecil, lepas tu saya jual, saya simpan, lepas tu itulah saya rolling balik. Katanya, nilai komersial yang ada pada setiap produk kraft turut menjadi faktor menarik pembeli. Luqmanul Hakim turut menggalakkan lebih ramai anak muda menceburi perniagaan kraft atau perniagaan lain kerana potensinya dalam memberikan pulangan pendapatan. Dikir Barat berasal dari Kelantan, lazimnya dinyanyikan dalam dialek negeri Cik Siti Wan Kembang itu. Namun seiring peredaran masa, ia kini dikontemporarikan sesuai dengan halua telinga, termasuk menggunakan lagu popular di TikTok. Inisiatif itu dilakukan sebuah kelab seni di Ibu Negara bagi memastikan Dikir Barat kekal relevan sekaligus menarik generasi muda menyelami keindahan seni dan budayanya. Kelab Legasi Dendang Seni aktif menghidupkan semula arena Dikir Barat di Lembah Kelang sejak Julai tahun lalu. Menariknya, ahli kumpulan seramai 35 orang ini bukanlah anak kelahiran negeri Kelantan. Sebaliknya, majoriti mereka berasal dari Lembah Kelang. Menurut Presidennya, Azlinda Rosli, bagi memastikan seni musikal rakyat itu tidak terpinggir, mereka mengetengahkan muzik kontemporari serta tidak menghadkan penyampaian dalam dialek Kelantan sahaja. Sukar sebenarnya untuk kita menaikkan balik satu benda yang dah lama agak senyap lah Tapi kami mengambil kesempatan untuk mendekati orang yang ada dengan cara santai dengan menjadikan Dikir Barat ni contemporary. Lagu-lagu bahasa-bahasa bukan bahasa Kelantan, lagu-lagu bukan bahasa Melayu. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Siam, ada bahasa lagu Hindustan pun ada, lagu Cina pun ada. Hari tu untuk Tahun Baru Cina kita ada buat lagu Cina. So kita cuba masukkan semua apa-apa yang menjadi minat orang ramai supaya tidak melihatkan Dikir Barat hanya kepada skeptikal Kelantan. Setiap kali persembahan, lagu Lemak Manis, Runtah, Sayang I Love You serta Kacang Ketot antara yang dipersembahkan mereka. Tidak menganggap konsep memodernkannya sebagai pembunuh seni warisan asli, Azlinda berkata, Dikir Barat asli atau moden, kedua-duanya mempunyai peminat tersendiri. Yang penting tegasnya, tinggalan warisan itu kekal terpelihara dan mempunyai pelapis di masa akan datang. Dengan sedikit kaji selidik, dengan kita tanya pada pakar-pakar Dikir Barat sama ada bolehkah Dikir Barat ini dikontemporarikan, memang tidak ada halangan selagi kita masih mengekalkan keaslian pada muzik dan juga keaslian pada persembahan dia. Kumpulan ini mengadakan persembahan setiap hujung minggu di Pusat Pelancongan Malaysia Matik. Mereka juga tidak kekok menurunkan ilmu Dikir Barat kepada pengunjung atau sesiapa yang berminat menyertai mereka. Ini adalah usaha yang sangat baik untuk kita menghidupkan kembali warisan budaya kita yang semakin dilupakan, semakin pupus, dan kalau boleh lebih banyak lagi mungkin muzik tradisional ataupun hazanah-hazanah yang lama kita hidupkan, kita naikkan semula. Kerajaan Britain dijangka mengumumkan kebenaran berhubung pembangunan ke atas genetik gandum yang telah disunting. Ia susulan kejayaan saintis negara itu menyunting genetik pada tanaman gandum sekaligus mengurangkan risiko berlaku kanser melalui makanan yang dimasak daripadanya.
kajian dilakukan di Hertfordshire, tidak jauh dari London, ibu kota United Kingdom. Ia dilakukan oleh Pusat Penyelidikan Rothamsted, antara institusi penyelidikan pertanian tertua di Eropah. Di sini, para saintis cuba menyunting keluar genetik daripada tanaman gandum yang menghasilkan sebahatian yang dipanggil asparagin. Asparagin itu kemudian akan bertukar menjadi sebahatian lain yang dipanggil acrylamide yang bersifat karsinogenik dalam dos yang sangat besar apabila gandum diproses menjadi tepung dan produk bakar seperti roti. So what we're trying to do is reduce the amount of asparagine that's present in wheat grain. That means there'll be less acrylamide forms in bread and less when the bread is toasted. And in things like breakfast cereals and snack products as well, biscuits, pretty much all the cereal products. Menurut saintis, asparagin juga boleh didapati dalam sumber makanan lain seperti kentang dan ubi. Pun begitu, risiko kanser bergantung kepada genetik badan masing-masing, apatah lagi kerana dos yang terhasil daripada makanan berbakar itu adalah amat kecil. Tambah Profesor Halford, ketika ini kajian pihaknya hanya terhad kepada pengalaman ke atas binatang yang dikurung. Projek perumahan, jalan raya dan pertanian menyebabkan keluasan Everglades, kawasan tanah paya terbesar di Amerika Syarikat, menyusut hampir separuh. Hasil campur tangan pihak Kongres dan peruntukan lebih $1 bilion Amerika atau 4.5 bilion ringgit, pelbagai usaha pemuliharaan mula dilakukan. Di sesetengah kawasan berkenaan, keadaan kering kontang. So by restoring the hydrology, getting the water right, we can regrow that carbon sequestration engine that this system has naturally within it to build up those peat soils. Terbaru, mereka membina projek pemuliharaan di selatan Tasik Okeechobee. Melalui projek ini, lebihan air dari tasik berkenaan, khususnya ketika musim hujan, akan disimpan dan dibersihkan sebelum dilepaskan semula ke bahagian selatan Everglades. Ini sekaligus mampu membantu aliran semula air dan mengurangkan pelepasan air secara tidak terkawal yang menjadi punca pembentukan alga berbahaya. Everglades asalnya mempunyai keluasan hingga 1.5 juta ekar dan menjadi habitat kepada pelbagai hidupan liar. Satu lagi fungsinya ialah sebagai penyerap karbon dan pembekal air kepada jutaan penduduk Amerika Syarikat. Di dalam nyanyian, sebutan itu dia kena ada beberapa menitik beratkan, iaitu yang dititik beratkan adalah vowels dengan consonant. Okay. Di dalam vowels adalah A, E, I, O, U. Kita akan sebut dia lebih kepada round voice. Round voice maksudnya suara itu lebih bulat. Kalau consonants, kita tidak akan sentuh. Dia sentuh tidak banyak, dia sikit saja. Okay. Contoh dia macam ini. Teacher akan bagi contoh untuk perkataan satu abjad iaitu A saja. Semasa A untuk yang betul adalah rounded voice, dengan yang salah adalah leper. 1, 2, 3. Thank you. Yang betul rounded voice, okay? 1, 2, 3. Begitulah tadi dengan contoh yang leper yang salah, dengan rounded voice maksudnya yang dengan suara yang betul. Kenapa kita memerlukan dengan sebutan yang betul supaya nyanyian kita itu teknik dia boleh nampak lagi besar, suara dia boleh travel lagi ke depan, suara dia lagi ke depan. Kalau leper boleh di suara yang nyaring, tetapi dia boleh merosakkan vocal cords kita. Okey. Sukan. Perlawanan tunggal Liga Super semalam menyaksikan Kedah Darul Aman KDA menang tipis 3-2 ke atas Kelantan United. Kemenangan itu membolehkan Kedah melonjak ke tangga keempat memintas Seri Pahang. Berlangsung di Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baharu, Kelantan lebih dahulu mempolosi gawang Kedah. Ia menerusi rembatan David Silva yang menyudahkan gerakan menarik tuan rumah. Aksi rancak berterusan dan kedudukan kembali seimbang apabila William Lira menanduk kemas sepakan sudut yang diambil ketua pasukan Lee Tak. Minit-minit akhir babak pertama,
Kedah pula di depan hasil sepakan penalti Manuel Hidalgo. Selepas rehat, perlawanan terus sengit dengan aksi berbalas serangan oleh kedua-dua pasukan. Kedah melebarkan kedudukan kepada 3-1 menerusi asakan Al-Hafiz Harun pada minit ke-79. Belum mahu mengalah, Kelantan berjaya merapat jurang gol menerusi sepakan penalti Yan Victor 2 minit sebelum masa sebenar tamat. Manakala Kelantan kekal tercorot dengan satu mata dan masih kempunan mencatat kemenangan. Kejayaan pemain pimpong remaja Singapura, Isaac Kwek, seharusnya menjadi motivasi atlet muda negara. Pada kejohanan jelajah WTT Singapore Smash, Isaac yang baru berusia 16 tahun mara ke pusingan kedua. Lebih menarik, dia berjaya mengalahkan pemain ranking ke-36 dunia. Aksi hari ke-7 pimpong jelajah WTT Singapore Smash di Infinity Arena, Kallang, kelibat Isaac Kwek sememangnya dinantikan peminat tuan rumah apabila dijadual menentang pemain Sweden Mattias Falk. Isaac dijangka berdepan laluan sukar dengan reputasi Falk selaku pemain ranking ke-36 dunia. Namun Isaac menampilkan keazaman tinggi meskipun tewas 2 set awal 6-11 dan 3-11 kepada naib juara dunia 2019 itu. Dia mengheret permainan ke set penentuan apabila menang set berikutnya 11-7 dan 11-9. Isaac memastikan kemarahan ke kelompok 16 terbaik apabila menang set kelima 12-10. Sementara itu, kejutan turut dilakukan pemain wanita Cina Qian Tianyi. Tianyi melangkah ke kelompok 16 terbaik apabila mengalahkan juara Olimpik 2020 dari Jepun Mima Ito. Pada perlawanan yang berlarutan 5 set itu, Tianyi menang 16-11, 12-10, 11-8, 9-11 dan 12-10. Paparan 60 ekor gajah menikmati buah-buahan dan sayuran di Taman Botani Chonburi ketika sambutan Hari Gajah Kebangsaan di Thailand mengakhiri buletin DD. Saya Syafri Zanuhab, salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.